Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Syarif bin Arisan, bernombor metrik A186843. Okey, hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan tugasan yang telah saya lakukan yang bertajuk Jibal menurut perspektif Al-Quran dan sains moden. Jibal atau lebih dikenali sebagai gunung dalam bahasa Melayunya merupakan satu fenomena yang sangat luar biasa yang ada di muka bumi ini. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan banyak ayat yang berkaitan dengan gunung. Sebagaimana yang kita lihat dari proses pembentukannya sehinggalah kepada fungsinya. Gunung merupakan tumpukan yang besar dari material bahan yang terletak di atas luas tanah yang memiliki komposisi bahan yang serupa. Okey. Seterusnya, kita berbalik kepada bagaimanakah proses pembentukan gunung. Proses pembentukan gunung berlaku apabila berlakunya pergerakan di bawah permukaan bumi, di mana ada dua lapisan yang bergerak yang terbagi kepada dua, iaitu lapisan yang agak kuat dan lapisan yang agak lembut. Lapisan yang agak kuat ini akan bergerak turun ke bawah muka bumi dan lapisan yang lembut akan bergerak naik ke atas. Lapisan yang lembut ini akan bergerak ke atas dan membentuk melengkung dan membentuk kawasan yang tinggi sebagaimana yang kita lihat gunung pada hari ini. Proses pembentukan gunung juga dikenali sebagai proses pelemparan. Proses pelemparan ini tidak akan terjadi dalam masa yang singkat, namun ia terjadi dalam masa yang sangat panjang. Kegiatan lapisan kedua ini di bawah kerak bumi menciptakan tekanan signifikan dari bawah ke atas yang merupakan proses pembentukan gunung. Seterusnya kita tengok apakah peranan gunung. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatunya tanpa sebab. Sebagaimana yang kita lihat gunung pada hari ini pasti bersebab dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan gunung amatlah besar dan ia memberi banyak kesan yang baik kepada makhluk ataupun kehidupan di muka bumi, baik tumbuhan, haiwan ataupun manusia. Bahkan jika tiada gunung, ia akan memberi impak yang lebih negatif kepada muka bumi ini. Sebagaimana contoh, banyak bencana alam yang akan berlaku seperti gempa bumi, hakisan tanah ataupun pencemaran air. Peranan gunung yang pertama ialah gunung sebagai pasak. Tujuan utama adanya pasak adalah supaya bumi yang diduduki oleh kehidupan hari ini tidak bergoyang. Okay. Allah telah menyatakan dalam surah An-Naziat ayat 32 yang membawa maksud, dan gunung-gunung dikukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasak yang menetapnya. Dan dalam surah lain iaitu surah An-Naba ayat 6 hingga 7 yang membawa maksud, mengapakah kamu ragu-ragu kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pancang pasaknya? Kedua-dua ayat ini telah menjelaskan bahawa fungsi ataupun peranan gunung di muka bumi adalah sebagai pasak kepada bumi. Okay. Ketika pasak ini dipacakkan ke dalam tanah, bahagian bawahnya menjadi lebih keras dan kuat dibandingkan dengan bahagian bawahnya. Okay. Penggunaan pasak dihubungkan dengan gunung sebagai perbandingan yang menyatakan bahawa pasak yang berfungsi menguatkan tanah dari goncangan. Pasak berfungsi untuk menjadikan objek yang ditacapinya lebih kukuh atau sesuai dengan fungsinya. Jelaslah menunjukkan bahawa fungsi gunung adalah sebagai pasak. Namun, menurut kajian saintifik atau geologi moden, gunung sebagai pasak ini dikenali sebagai isostasi. Isostasi ini merupakan teori keseimbangan hidrostatik di mana permukaan bumi yang menegaskan bahawa gunung berada dalam keadaan terapung di atas lava bendalil yang sangat tinggi ketumpatannya sehingga dapat menampung gunung. Pelarasan isostatik tidak berlaku serta-merta. Biasanya akan terdapat selang masa yang agak panjang antara hakisan dan pelarasan isostatik. Peranan gunung yang kedua adalah untuk mencegah goncangan di muka bumi. Gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kestabilan di muka bumi, di mana gunung berperanan untuk mencegah goncangan di muka bumi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 31 yang membawa maksud, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Seperti mana yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut, gunung-gunung memiliki peranan dalam menahan goncangan di permukaan bumi. Menurut kajian dan penemuan ahli geologi, hasil pergerakan dan tumbukan daripada gunung-gunung yang muncul menyebabkan berlakunya lempengan raksasa sehingga membentuk kerak bumi. Ketika berlaku pertembungan antara dua lempengan,
maka lempengan yang kuat akan turun ke bawah dan lempengan yang lembut akan naik ke atas. Sementara yang di atas akan melipat dan membentuk dataran yang tinggi. Dengan kata lain, gunung-gunung sebenarnya memanjang ke atas dan ke bawah, berfungsi untuk mencengkam lempengan kerak bumi. Dengan cara inilah gunung memancangkan kerak bumi sehingga dapat mencegah berlakunya goncangan di muka bumi. Peranan gunung yang ketiga adalah untuk menahan gegaran bumi. Sebagaimana yang kita tahu, bencana alam adalah perkara yang sering terjadi di muka bumi seperti gempa bumi, tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya bencana alam di muka bumi. Namun dengan kewujudan gunung sebagai fasak akan menahan gegaran bumi yang berlaku. Boleh dikatakan bahawa gunung dapat mengurangkan bencana alam atau boleh meminimumkan kerosakan alam akibat dari bencana seperti gempa bumi, kerana gunung berfungsi sebagai penahan kepada gegaran bumi yang berlaku. Dalam surah An-Nahl ayat 15 yang membawa maksud, dan ia mengadakan di bumi gunung-gunung yang menetapnya supaya ia tidak menghayung-hayungkan kamu. Dan ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan ayat ini menyebutkan bahawa Allah menjadikan gunung ganang supaya kedudukan bumi tidak bergerak dan tetap pada kedudukannya. Menurut geologi moden, lapisan tengah bumi dikenali sebagai inti. Ia merupakan wilayah yang terdiri dari bahan yang mendidih pada suhu ribuan darjah. Gerakan dalam inti ini menyebabkan pemisahan lapisan di antara lempen-lempen bumi. Penggunungan yang muncul di wilayah ini menghambat pergerakan ke atas dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap gempa bumi yang hebat. Seterusnya, gunung sebagai tempat berlindung. Allah menciptakan kehidupan di muka bumi, sudah semestinya Allah juga menciptakan tempat berlindung kepada mereka. Salah satu fungsi gunung adalah sebagai tempat berlindung kepada beberapa kehidupan di muka bumi. Dalam surah An-Nahl ayat 68 yang membawa maksud, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung-gunung dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Dalam surah An-Nahl juga ayat 81 yang membawa maksud, dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakannya benda-benda untuk berteduh, dan ia menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung ganang tempat-tempat untuk berlindung. Berdasarkan kitab tafsir Al-Jalalain mengenai surah An-Nahl ayat 81 ini, Allah telah menciptakan rumah-rumah, pohon-pohon dan mendung sebagai tempat untuk bernaung di bawahnya serta melindung diri dari panas teriknya matahari. Allah juga menjadikan gunung-gunung sebagai tempat tinggal kepada makhluknya. Menurut kajian sains pula, ada beberapa haiwan yang menjadikan gunung sebagai tempat tinggal mereka. Antara haiwan yang tinggal di kawasan gunung ialah alpaka, elang, puma, panda dan lain-lain. Bukan sahaja haiwan yang tinggal di gunung, malah ada juga tumbuhan yang tumbuh dan hidup di kawasan tanah tinggi dan menjadikan simbolik kepada ekologi. Seterusnya kita lihat, adakah gunung ini sebenarnya bergerak ataupun tidak? Seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred menjelaskan bahawa bumi memiliki ketebalan sekitar 100 km yang terbahagi menjadi 6 piring utama dan beberapa piring yang kecil. Piring ini bergerak di atas muka bumi dan membawa bersama benua dan dasar laut. Pergerakan ini terjadi dalam berbagai arah dengan kecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Dalam surah An-Naml ayat 88 yang bermaksud, dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangka tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan. Perbuatan Allah telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Seterusnya kita lihat bagaimanakah keadaan gunung semasa hari kiamat. Hari kiamat merupakan satu kepercayaan daripada rukun iman yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Namun, apakah yang akan terjadi kepada gunung semasa hari kiamat? Dalam surah At-Taha ayat 105 hingga 106 yang membawa maksud, dan mereka yang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dari hal-hal gunung, maka jawablah, Tuhanku akan menghancurkan menjadi debu di tiup angin, lalu ia membiarkan tapak gunung-gunung itu di bumi rata lagi licin. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 5 yang membawa maksud, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Kedua-dua ayat ini menjelaskan bahawa pada hari kiamat gunung-gunung akan dihancurkan sehingga menjadi debu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ilmuwan sains menyatakan bahawa alam semesta telah bermula dengan ledakan yang sangat besar dinamakan Big Bang.
Kemudian alam ini semakin berkembang dengan sangat pesat, namun perkembangan itu akan semakin perlahan pada zaman ini. Para ilmuwan berkata bahawa apabila alam semesta semakin berkembang sehingga sampai satu tahap tertentu, alam akan terhenti dan akan hancur. Semua yang ada akan menjadi debu. Kesimpulannya, apa yang telah disebut dalam Al-Quran dan juga apa yang telah dikaji oleh ahli ilmuwan sains moden jelaslah menunjukkan bahawa semua kandungan Al-Quran berkaitan dengan gunung adalah benar, dan ini telah dibuktikan oleh kajian geologi moden. Al-Quran menegaskan bahawa setiap ciptaan Allah memiliki tujuan dan tidak dicipta tanpa sebab yang jelas. Banyak kajian yang mengenai alam telah dilakukan dan ianya bertepatan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Fakta yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran telah terbukti benar melalui hasil penelitian ilmu geologi moden yang mengakui pentingnya bukit bukau dan gunung ganang sebagai elemen penstabil bumi terhadap goncangan, tanah runtuh dan gempa bumi. Oleh itu, kita sebagai manusia mestilah menjaga alam semesta ini dengan sebaik-baik mungkin, kerana ia hanyalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan ia tidak akan kekal sehingga hari kiamat.